Ha. Okey. Okey, dapat akses tak di FB? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok definisi mukadimah dulu. Saya ulang balik sebab bila mutakallimin ataupun ini merupakan pengetahuan yang kuli, general, universal knowledge. Apabila sesuatu itu sama ada dia daruri wujud ataupun daruril adam, iaitu mustahil. Daruri wujud tu Allah SWT. Daruri adam iaitu syarik Allah SWT. Atau yang terakhir daruri wujud wa daruri al-adam, iaitu mungkin al-wujud, iaitu kita lah, al-khalq. Maksudnya kita ni kalau kita tidak wujud pun tidak ada masalah. Kalau Allah, kalau dia tidak wujud, maka itu adalah satu perkara yang tidak dapat diterima oleh akal. Okey, mukaddimah, muka surat kita tengok sebentar lah. Your entire screen. Kita baca macam. Okey, hazihil ma'ani thalathah minal umuri aqliyah allati ta'arrada lil mahiyah bil qiyasi ala wujudiha. Okey, dia kata inilah ketiga-tiga makna ini merupakan daripada perkara aqliyah yang mana perkara ini disifatkan ataupun berlaku kepada mahiyah dengan kita mengkiaskan, merujuk kepada kewujudan dia. Macam saya sebut tadi, bahawasanya al-asya itu sama ada kewujudan itu adalah wajib, mustahil ataupun mungkin. Fahiya taqa'u jawaban an haliyah basitah atau murakkabah, iaitu dia menjawab bagi soalan berkenaan dengan hal. Hal itu adakah sesuatu itu wujud, macam tu. Sama ada dia basitah ataupun murakkabah. Basitah ni dia adalah simple, ringkas, yang mana tidak tersusun dan murakkab itu adalah yang tersusun. Fahal basitah yus'alu biha an wujudi syai'. Hal basitah ni yas'alu biha yang digunakan untuk bertanyakan berkenaan dengan wujudu syai' fi nafsihi, kewujudan sesuatu pada zatnya. Mislu hal unaqa al mawjud. Adakah sahabat kita bagi terjemahan poenik kan? Maksudnya di sini mungkin kita terjemahan naga. Unaqa ni adalah jamak unqun. Jadi binatang ni dia ada tiga tengkuk, tiga unuk. Jadi disebut sebagai al-unaqa. Dia macam apa orang panggil? Pionik tu lah, tapi ada ataupun naga yang ada tiga kepala. Adakah unaqa ini wujud? Fal wujud huna wa mahmul fi qadiyati bi nafsihi. Maka wujud di sini adalah mahmul, iaitu kita tahu dalam setiap qadiyah ada maudhu' dan juga mahmul. Jadi unaqa itu adalah maudhu', mawjud itu adalah mahmul. Wa hal manakala hal murakkabah itu yus'alu biha an wujudi syai'in li syai'in akhar, iaitu kewujudan sesuatu, ditanya tentang kewujudan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Mislu hal unaqa'ul bayda, adakah naga tadi ataupun poenik tadi berwarna putih. Jadi ini adalah soalan yang murakkabah. Macam tadi kita tanya hal unaqa'ul mawjudah, itu adalah basitah. Tetapi bila kita tanya hal unaqa'ul bayda, adakah unaqa' itu berwarna putih, fal wujud huna laisa mahmul bi nafsihi, maka wujud unaqa' tadi bukanlah menjadi mahmul bagi dirinya. Wa inna ma huwa rabitah yurabbitu biwasitatihi syai'in bi syai'in, iaitu dia menjadi pengikat ataupun penyambung yang menghubungkan ataupun menjadi perantara di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu hal sama ada hal basitah ataupun murakkabah. Jadi kalau direct, kalau kita tanya itu wujud tidak wujud, maka itu adalah hal basitah. Kalau dia adalah rabitah, yang mana kita tidak tanya wujud tetapi kita tanya berkenaan dengan adakah hal insanu yamshi, al insanu yantiq, itu yang kita maksudkan. Fi jawab hal basitah al-ula naqulu hiya mawjudah, iaitu kita tanya pada penjawapan pada soalan yang hal yang basit ini, kita sebut, kita jawab ia adalah ia maujudah. Wa fil jawabi murakkabah naqulu hal yujad lahu hiya yujadu laha al bayad, baginya itu ada warna putih.
Ini jawapan lah, bukan nak kata jawapan tu itu tepat. Ini adalah merupakan contoh. Fa nisbatul mawdu' ila ihda halataini yatahaqqaqu fiha ahadu mafahim ats-tsalatsa a'ni. Jadi nisbah di antara mawdu' dengan salah satu daripada dua hal tadi, maka terlaksanalah ataupun terhasillah daripada salah satu daripada kefahaman yang tiga ini, iaitu al-wujub wal imtina' wal imkan. Okey. Jadi sebab itu kita kena faham betul-betul macam mana hukum akal ini muncul. Sebab dulu saya pernah belajar benda ni lama, daripada di sekolah, kemudian kita pergi ke pondok, kemudian kita belajar di universiti. Tapi bila kita tidak faham tentang asal usul hukum akal ini, banyak faedah yang kita akan rasakan perkara ni. Jadi macam kita hanya menzikirkan, mengulang apa yang guru kita ulang. Sebab kita duk kata Allah wujud, qidam, baqa', mustahil dan sebagainya, dan sifat wajib apa, sifat harus apa, sifat mustahil apa. Sebab bila ahkamul aqliyah itu tidak difahami secara detail, maka dia akan mendatangkan kita hilang kita punya malakah kita dalam istidlal. Sebab dalam ilmu kalam ini, dia bukannya ilmu yang bersifat hafalan ataupun ilmu yang bersifat ijazah dan sebagainya. Dia adalah ilmu akliyah, ilmu yang perlu kita mengaktifkan akal kita untuk berfikir secara mantiki. Jadi kalau kita faham betul-betul ahkamul akliyah ini, banyak benda yang akan memudahkan. Antara cara untuk kita nak faham ahkamul akliyah, iaitu kita tahu asal usul dia, bagaimana munculnya ahkamul akliyah ini, ataupun dalam istilah wujud, imtina' wal imkan, iaitu bihasabil wujudiha. Maksudnya kat situ dihazafkan perkataan wujud. Hal wujuduha wujud wal imtina' au imkan. Jadi kita kena letakkan perkataan wujud itu balik, supaya kita dapat tahu fungsi ahkamul akliyah tadi. Tapi kebanyakan asatizah kita yang mengajar benda ini, dia tidak menjelaskan tentang perkara tersebut. Sama ada mungkin dia dah anggap student dia dah faham. Tapi sebenarnya kalau kita sebut ahkamul akliyah, iaitu bihasabi wujudiha, ataupun berdasarkan kepada kewujudan sesuatu benda. Contoh, kita nak hukum ke atas Allah dengan wujud, imtina' atau imkan, iaitu berdasarkan kepada kewujudan Allah SWT. Jadi wujud wal imtina' wal imkan ni datang daripada perbahasan al-wujud, okey, yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, jelas tentang hal tersebut. Saya kena tengok ada apa-apa ke soalan ke. Okey. Jadi malam ni insya-Allah yang menyertai kita, mudah-mudahan kita faham betul benda-benda ini, ahkamul aqli ni, sebab ini yang akan banyak berulang-ulang. Sebab apa? Sebab mutakalimin mereka menjadikan ahkamul aqliyah huwa muhakkamah fil aqaid. Dia adalah alat untuk menentukan kesahihan dan juga kebenaran dan juga kesalahan sesuatu i'tiqad ataupun dakwaan. Contoh, dia mendakwa azab kubur dan sebagainya. Dia mendakwa azab kubur tidak wujud. Dia kata mustahil aklan. Tapi azab kubur adalah sesuatu yang bukan mustahil aklan, dia hanyalah mustahil adatan. Jadi bila dapat membezakan di antara di antara hukum akal dan juga hukum adat, itu juga merupakan satu benda yang sangat penting di dalam pengajian akidah. Tapi ini lagi penting lah. Okey, fahazihil ma'ani salasah tu'tabaru minal lawahil wujud. Okey, yang ni kita sebut tadi. Jadi ketiga-tiga makna tadi, iaitu al-wujud wal imtina' wal imkan ini adalah merupakan sebahagian daripada perbincangan al-wujud min jihati annahu, daripada sudut wujud itu terbahagi kepada wajib, mungkin dan juga mumtani'. Dan wa tu'tabaru min lawahikil al-mahiyah, dan dia juga dijadikan ataupun dianggap sebagai perbahasan yang berkaitan dengan mahiyah juga. Jadi perbincangan ahkam ni penting sebab dia berkaitan dengan wujud dan juga berkaitan dengan mahiyah. Sebab mahiyah ini mahiyah adalah sesuatu yang mawujud.
Okey, bila mahiyah dia mesti bersifat lazim dia itu adalah wujud. Sama ada lazim yang kita bincang ataupun dia zat amrul zaid ke atas mahiyah ataupun nafsul mahiyah. Itu kita dah bincang panjang. Imma binadhari ila anna lahiq wujud lahiq lil mahiyah. Sebab apa? Sebab seperti mana kita jelaskan bahawa sesuatu yang berkaitan dengan wujud, maka pada masa sama dia juga berkaitan dengan mahiyah. Okey. Kalau boleh faham betul-betul insya-Allah. Nanti baca kitab-kitab mutakallimin, kitab-kitab kalam baru kita sedap. Okey, wa imma binadhari ila wujubil wujub ke surat 21 wa darurah subutul wujud lil mahiyah. Okey, itu dengan kita melihat wajib daruri sesuatu itu subut wujud lil mahiyah. Jadi al wujud itu adalah daruratus subut al wujud lil mahiyah, iaitu mesti pasti subut ni kalau bahasa Melayu saya tak jumpa terjemahan yang tepat. Tetapi dia kita boleh guna secara dalam keadaan ini maksud dia begini, dalam keadaan ini ada yang maksud tetap, ada yang maksud sabit, ada yang maksud istiqra' ataupun tahakkuk. Tapi saya lebih suka nak jelaskan subut di sini adalah tahakkuk. Saya jelaskan, saya sebut tahakkuk. Tahakkuk maksudnya benda tu betul-betul ada, betul-betul terlaksana ataupun reality. Maksudnya wujud lah dari sudut tahakkuk wujud. Jadi subut kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita sabit, dan kalau selalu ulama-ulama kita bila sebut dalam kitab Jawi pun mereka terjemah sebagai sabit. Sabit. Okey. Iaitu wujud itu adalah apa itu wajib? Wajib adalah daruratus subut al-wujud lil mahiyah. Okey. Kemudian wal imtina' huwa daruratus salbi wujud anha. Okey, apa itu mustahil ataupun iaitu daruratus salbi. Okey, dia sama dengan wujud juga. Dia darurah, iaitu pasti, mesti menafikan kewujudan daripada mahiyah. Itu adalah al-mahiyah. Wujud an mahiyah. Kalau apa? Ini tulis je kat situ. Wal imkan wa adamu darurah, manakala mungkin pula adamu darurah wahid minhuma bi khususihi, iaitu tidak wajib salah satu daripada kedua-duanya. Maksudnya bainal sama ada dia ke arah wujud ataupun adam. Mungkinul wujud wal adam. Okey, habis. Tasawur wujud wal imkan wal imtina', iaitu kefahaman ataupun konsep. Tasawur ni kita boleh juga terjemah konsep. Saudara kita dia bagi tahu tentang perkara tersebut. Aziman. Okey. Tasawur wujud wal imkan wal imtina'. Tasawur ma'ani hadhil alfaz wa ma yashtaqu minha ay al-wajib wal mumkin wal mumtani' daruriyun fitriyun. Okey. Jadi kita bagi konsep kefahaman makna bagi ketiga lafaz ini, iaitu apa yang terhasil daripadanya itu ay al-wajib wal mumkin itu wal mumtani', dia adalah perkara daruriyun fitriyun. Sebab bila sebut daruriyun fitriyun, maksudnya pengetahuan tersebut pasti wujud di dalam akal semua orang yang berakal secara fitrah. Maksudnya Allah, kalau dalam saya kena dengar istilah Immanuel Kant, yang mana dia gunakan istilah innate knowledge. Innate knowledge tu merujuk kepada knowledge yang memang dah ada. Ketika Allah SWT cipta manusia, maka Allah bagikan ilmu pengetahuan ini yang ada dalam akal manusia. Cuma kita kena explore benda tersebut, baru kita tahu ilmu tersebut ada. Sebab bila sebab apa, ayat tu inna sam'a wal absara fa ulaika anhum mas'ula, kan? Ayat bukan, Allah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang kata kami menciptakan ini yang mana tidak mendengar dan tidak melihat dan juga tidak saya tak ingat ayat Quran tersebut. Nak cerita kata Allah Ta'ala mencipta capability manusia tu, dia ada kebolehan untuk nak berfikir secara logik.
Inilah pengetahuan-pengetahuan yang ada secara fitrah. Sebab itu bila sebut kewujudan Allah SWT ni adalah fitrah manusia. Maksudnya Allah memang mencipta akal manusia yang bila dia dapat menggunakan akal dengan betul, maka dia akan mengetahui wujudnya Allah SWT. Banyak ayat-ayat Quran, afala anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun, ayat apa, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Semua ayat-ayat itu merujuk kepada menggesa manusia menggunakan akal mereka, menggunakan panca indera mereka untuk mengetahui tentang kewujudan Allah SWT. Fa inna, iaitu maksud dia apa? Dhuriyu fitri tu, fa inna kulla akilin yajidu min nafsi taslim bi anna syai' qad yaqbalu al-intifa' la yaqbalu al-intifa'. Kerana setiap orang yang berakal, dia akan mendapati pengetahuan ini dalam diri mereka dan menerima perkara tersebut, dan perkara tersebut la yaqbalul intifa', yang mana tidak boleh dinafikan, tak boleh denial, denial. Sebab tu macam contoh orang ateis, dia adalah hidup dalam keadaan denial, dia hidup dalam keadaan penafian, sedangkan benda itu adalah haqaiq kewujudan pencipta. Wa wal wujud wa la yaqbalul al wujud, iaitu sesuatu al wujud itu la yaqbalul wujud wa huwa istihalah. La yaqbalul intifa' iaitu adalah al wujud, iaitu sesuatu yang tidak menerima penafian, maka ataupun tidak menerima ketiadaan, itu adalah al wujud. Waqad la yaqbalul wujud, sesuatu yang tidak menerima kewujudan, itu adalah istihalah, mustahil. Waqad yaqbalu kila minhuma ala badaliyah wa hiya jawaz wal imkan, yang menerima kedua-duanya secara bertukar-tukar. Maksudnya wujud dan wujud dan istihalah, maka itu kita namakan sebagai jawaz wal imkan, iaitu harus. Wa min huna falaysat muhtaja ila ta'rifiha ta'rifan haqiqiyan. Okey, maka di sini ahkam yang ketiga ini tidak memerlukan kepada ta'rif, kerana bihadafi tahsil amr ghairil hasil fi zihni, supaya tidak berlaku tahsilul hasil. Tahsil maksudnya benda tu dah ada dalam pengetahuan manusia dan kita nak jelaskan lagi, definisikan lagi, maka itu adalah tahsilul hasil. Itu reinvent the creation. Maksudnya kita nak buat sesuatu yang sia-sia lah, maksudnya sebab benda tu dah ada dalam pengetahuan diri manusia. Atau ta'rifan tanbihan. Okey, bila dalam ilmu manazarah kita ingat sesuatu itu bila dia adalah daruri, kita tidak perlu istidlal, kita hanya tambihkan sahaja. Macam betapa jelasnya waktu siang, maka kita sebut orang yang kata aku tak percaya pada siang, kita kata ini siang lah ni. Itu hanyalah tambih sahaja, iaitu hanya memperingati bagi benda-benda yang daruri. Tak perlu kepada istidlal, sebab istidlal ni hanya kepada benda yang nadhari, benda yang ihtah ila tafkir ataupun pembuktian. Izalatul khafa' 'anil amru hasil bil fi'li, iaitu untuk bertujuan menghilangkan khafa', keraguan ataupun kekaburan tentang perkara yang terhasil di dalam yang wujud secara realiti bil fi'li. Okey, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa inna ma yumkinu an tu'arrafa bit ta'rifan lafziyan. Okey. Dia tetapi boleh untuk kita mendefinisikan dengan ta'rif yang bersifat lafzi. Lafzi ni maksudnya kita guna sinonim, dan kita menggunakan perkataan yang lebih awdah, lebih jelas daripada perkataan yang di atas tadi. Wahwa ma yuqsadu bihi tasdiq bi anna hadha lafz wad' hadha lafz bi anna hadha lafz wad'un li hadha al-ma'na al-maqsus. Kerana lafaz tersebut diletakkan ke atas makna yang tertentu. Wa hadha la yadurru fihi daur, kerana jenis ini tidak menghasilkan ataupun tidak memberi mudarat dari sudut daur. Sebab apa? Sebab dia bila itu kata ta'rif ni, kalau kita ada belajar kan, kita belajar ta'rif tu bil rasam ataupun bil had. Tetapi ada ta'rif yang dikemukakan oleh ulama mantik seperti ta'rif bil alfaz. Itu ta'rif dengan perkataan juga. Contoh kita tak apa itu nasi. Nasi itu adalah beras. Itu perkataan yang kita menggunakan perkataan. Apa itu kereta? Kereta itu adalah apa bahasa Melayu sinonim bagi kereta.
Tak ada motorcar lah. Motorcar. Apa itu kereta? Motorcar. Itu antara takrif bil-lafzi. Jadi takrif bil-lafzi ni digunakan untuk perkara yang daruri begini. Tujuannya apa? Untuk nak menjelaskan makna dia. Supaya tidak berlaku daur. Daur ni apa? Takrif ni tidak jelas. Apa yang mu'araf itu tidak jelas. Ataupun mu'araf itu lebih jelas daripada takrif. Maka akan menghasilkan daur. Daur ni adalah benda yang batil ataupun mustahil ataupun benda yang batil lah. Wa mungkin bi wal mumtana' mana dia tadi? Okey, fayu'arrafu ditakrifkan wajib, iaitu ma yamtani'u adamahu, iaitu apa yang terhalang ataupun mustahil ketiadaannya. Au la yumkinu adamahu, iaitu sesuatu yang tidak boleh tiada. Wal mumtana' bi annahu ma yajibu adamahu aw la yumkinu wujudahu. Ini sama ya, iaitu apa yang wajib dia tiada dan apa yang tidak boleh wujud. Okey. Wal mumkin bi annahu ma la yajibu wujudahu wa la adamuhu, iaitu sesuatu yang tidak wajib wujud dan tidak wajib tiada. La yamtani' wujuduhu wa la adamuhu, dan mana tidak terhalang ataupun tidak mustahil wujudnya dan juga ketiadaannya. Okey. Wa yu'rafu wujud bi annahu imtina'ul adam. Didefinisikan wujud juga iaitu imtina'ul adam. Iaitu terhalang ataupun mustahil tiada, atau imkanul adam. Dia guna perkataan yang berbagai supaya kita boleh faham betul-betul makna di antara wajib, mungkin dan juga mustahil. Wal imtina' bi annahu wujubul adam aw la imkanul wujud. Iaitu mustahil itu adalah wajib tiada dan la imkan wujud, iaitu sesuatu yang tidak boleh wujud. Wal imkan la wujubul wujud wal adam wal au la imtina'uhuma, yang mana tidak terhalang kedua-duanya. Okey. Jelas ya. Kemudian aqsamu hazil ma'ani yang qasimu al wajib ila qismain, pembahagian bagi setiap satu persatu ini. Wajib di zatihi, iaitu wajib bagi zatnya, wa huwa ma kana subutu wujulahu daruriyan li zati, iaitu sesuatu yang mesti wujud baginya itu secara daruri, pasti, li zatihi, kalau wujudil bari, seperti wujud Allah SWT. Sebab Allah ini adalah mesti wujud, sebab kalau tak wujud, siapa yang mencipta kita, siapa yang mencipta alam, siapa yang kan semuanya berjadi dengan sendiri, maka itu adalah benda-benda yang telah ditolak oleh akal tersebut, akal manusia. Wajib li ghairihi wa huwa mumkin alladhi alimallahu wujudahu wa arada wujudahu fi zamanin muayyan wa huwa fi zatihi mumkin, lakin lamma ta'allaqa ilmullahi wa iradatihi sara wajibul wujud li ghairihi. Okey, wajib li ghairihi ini adalah sesuatu yang mungkin alladhi, sesuatu yang mungkin, yang mana Allah SWT mengetahui kewujudannya dan menghendaki kewujudannya pada zaman yang tertentu. Fahuwa fi zatihi mumkin, pada zatnya mungkin, lakin lamma ta'allaqa ilmullahi wa iradatihi bihi sara wajibul wujud li ghairihi, maka dia jadilah wajib wujud bagi dirinya, bagi berdasarkan kepada dengan yang lain. Okey. Wa yang kedua wajibul li ghairihi, iaitu berkenaan dengan, kalau contoh dia tak bagi di sini, berkenaan dengan apa panggil, saya nak kata rasul ke, bukan wajib li ghairihi, mungkin sifat Allah SWT. Nanti saya cuba tengok contoh dia apa, mungkin sekejap lagi kita jumpa lah. Okey, wajib li ghairihi, okey, bahawa mungkin allazi Allah. Nanti saya tengok contoh dia. Okey, wa yang qasimu mustahil. Okey, bagi mustahil pula terbahagi kepada dua, iaitu mustahil li zatihi, seperti wujud sekutu Allah SWT. Okey. Wa mustahil li ghairihi kal wujudi mungkin fi zamani alim Allah Ta'ala adamihi wujudihi fihi. Okey, saya faham dah. Itu satu yang mustahil li ghairihi, mustahil dengan sebab yang lain, seperti wujud perkara yang mungkin. Okey, wajib li ghairi ini adalah al-mumkin, yang Allah Ta'ala akan wujudkan benda tersebut, maka kewujudannya adalah disebabkan oleh Allah SWT yang mewujudkan dia, bukan dengan sebab wajib
binafsihi. Okey, itu jelas perkara mungkin ni maksudnya kita termasuk anbiya, termasuk syurga dan sebagainya. Mustahil li ghairi kal wujudi mungkin fi zamani ilmi la ta'ala adam wujudihi fihi. Sesuatu yang perkara yang mungkin yang mustahil, seperti iman Abu Lahab, iman Fir'aun, ataupun kalau iman Fir'aun ni khilaf, ada yang kata Fir'aun beriman di akhir hayat, itu ada yang disebut oleh ulama. Tapi macam kita kata iman Abu Lahab itu antara perkara yang mungkin tetapi mustahil li ghairihi, sebab Allah tidak mahu, tidak berkehendakkan ke atas imannya Abu Lahab. Okey, ahkamul wajib li zatihi. Okey, ini adalah pendetailan bagi al-wajib li zatihi. Al-wajib li zatihi, okey, la yakunu wajiban li ghairi. Okey, itu benda yang makruf lah. So, wajib bagi zatnya itu dia bukanlah wajib dengan sebab yang lain. Dia anna wajib li zati yalzamuhu adamul ihtiyaj. Kerana wajib li zati ni iaitu Allah SWT, dia tidak memerlukan kepada kewujudannya kepada perkara yang lain untuk nak menjadikannya. Wa wajib li ghairi yalzamahu ihtiyaj fi wujudi ila ghairihi. Dan wajib li ghairi ini dia memerlukan kepada perkara yang lain untuk kewujudannya. Wa baina ihtiyaj ila ghair, iaitu perbezaan dia adalah keperluan kepada perkara yang lain ataupun benda yang lain. Wa adamul ihtiyaj tanafi, sesuatu yang tidak memerlukan kepada sesuatu, dia telah menafikan bahawasanya itu adalah wajibul wujud, sebab dia tidak memerlukan. Li zati la yakunu wajiban li ghairihi. Okay, jelas. Ni dia banyak ulang-ulang perkataan tersebut untuk nak menjelaskan makna ataupun ahkam yang berkaitan dengan wajib li zati. Okay. Yang kedua, wajib li zati la yakunu murakkaban minal ajza. Wajib li zati ini dia tidak tersusun daripada ajza mutamayyizah fil kharij, yang berlainan di luar ataupun di alam nyata. Wala ajza wala min ajza'i mutamayyizah fi zihni, dan juga bahagian-bahagian yang diketahui oleh akal. Jadi maksudnya zat Allah SWT ini tidak seperti mana yang kita fikir dalam akal, dan juga tidak seperti mana yang ada pada alam selain daripada Allah SWT. Okey, li'anna murakkab yalzamahu ihtiyaj ila kulli juz'in min ajza. Kerana setiap yang murakkab ini memerlukan kepada yang lain. Sebab tu wujud Allah SWT ni, ahli falsafah mengatakan kewujudan mereka adalah wujudan yang basit. Dia bukan arab, bukan jauhar, tapi dia adalah umur al-basitah. Okey, li'anna murakkab. Okey, kerana apa? Sebab sekiranya Allah Ta'ala murakkab, dia memerlukan kepada benda tersebut untuk ditarkibkan. Dia tahaqqaqu fil kharij, untuk dia wujud in kanat kharijiyah, wa li taqumu fiha in kanat zihniyah, dan dia memerlukan kepada sesuatu yang lain sekiranya dia adalah bersifat wujud zihniyah. Fal wajib li zati yalzamahu istighna'u 'anil ghaib. Jadi wajib li zati ini sifat dia mesti tidak memerlukan, dia mesti kaya. Istighna' 'an ghaib ni tidak memerlukan kepada yang lain secara mutlak. Fa'ilan, secara sesuatu itu menjadi pembuat ataupun sebahagian. Dari wa baina ihtijaj wal istighna' tanafi, kerana di antara memerlukan dan juga itu adalah wal istighna', sesuatu yang kita kata istighna' ni dia ada istilah yang kalau kita tengok dalam kitab Matal Umur Barahin, maksudnya Allah mustaghniya anhu, maksudnya Allah tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Maka kedua-duanya ini adalah ternafi. Okey, itu adalah ahkam. Yang ketiga, muka surat sebelah, al-wajib li zati la yakunu muta'addidan bidalil wahdaniyati ta'ala. Okey, wajib li zati ini dia tidak berbilang-bilang, berdasarkan kepada bukti keesaan Allah SWT. Okey, itu antara ahkamnya. Okey, ahkamun mungkin ay yahtaju fi wujudihi wa adamihi ila sabab hadhil qadiyah badiyah. Okey, dia kata sesuatu yang mungkin itu dalam kewujudan dan juga ketiadaannya itu perlu kepada sebab. Wa hadhil qadiyah badiyah, benda isu ni ataupun penyataan ini adalah penyataan yang badi, yang mudah, yang mesti diterima. Wa idza kana wasful istifadul mungkin min wujud wajib an yakuna sabab mawjudan. Dia kata sekiranya sesuatu yang disifatkan dengan mungkin wal wujud wajaba, maka mesti dia ada sebab ke atas kewujudannya. Wala yasihu an yakuna ma'duban, sekiranya benda tersebut memenuhi
apa panggil sebab, maka dia wujud. Sekiranya la yasihu ayakuna ma'duman, dia tidak, tiadalah, li'anna al-ma'dum la yakunu sababan lil wujudi, kerana al-ma'dum ini tidak perlukan kepada sebab untuk wujud dia. Kalau dia ada sebab, dia wujud. Itu maksud dia. Amma iza kana al-wasfu alladhi qama bil mumkin wal adam fala yahtaj ila sabab al-wujudi. Itu sekiranya sesuatu yang disifatkan ke atas sesuatu qama bil mumkin wal adam fala yahtaj ila sabab al-wujudi, maka dia tidak perlukan kepada sebab untuk kewujudannya. Lianna adamus salab, kerana ketiadaan salab, wal salbu la yahtaj ila ijadihi badaha, kerana salab ini sesuatu yang tidak memerlukan kepada kewujudan secara mudah. Fahina idza yakunu adamul mumkin li adami ta'thiri fihi, maka dia jadi ketiadaan mungkin tersebut, al-mumkin tu tiada, dan mungkin ni bainal wujud wal adam, maka li adami ta'thiri bihi, bila sesuatu mungkin tu tidak wujud, maka kerana ketiadaan taksir. Taksir di sini adalah pembuat ataupun penyebab, al-murajjah. Jadi sebab itu hanya taksir ni disandarkan kepada Allah SWT, sebab illah al-mu'athirah, illah yang memberi kesan. Sebab musabab itu berlainan, tetapi bila sebut at-ta'thir, hanya Allah SWT. Dan antara kaedah aqliyah, adamul mu'athiraini ala atharil wahid, iaitu tidak ada dua benda yang memberi kesan kepada satu kesan. Jadi sebab tu contoh api tidak membakar, pisau tidak membelah, tidak memotong, sebab kita sandarkan taksir itu kepada Allah SWT. Tetapi hubungan di antara pisau dan juga api dengan bakar itu adalah hubungan adi, hubungan adi, sebab dengan musabab. Okey. Kama anal mungkin kama yahtaju fi wujudi ibtida' ila asbab. Sebab itu kita tengok al-mungkin ini dia memerlukan kewujudan itu kepada sebab. Yahtaju ilahi fil baqa'i, dan dia perlukan benda itu untuk nak mengekalkan dia. Lianna zatuhu la taqtadil wujud, kerana zat dia itu tidak membawa kepada erti wujud, tidak membawa kepada wujud. Wala yatarajjahu wujudaha ala adamiha illa li sebab, kerana tidak ditentukan kewujudan dia ke atas adam dia, iaitu yang contoh kita ni di antara mungkin wujud, kita di antara mungkin dan kita di antara wujud dan juga adam. Maka sekiranya kita, bukan kita yang menentukan kewujudan kita, itu maksud dia tarjih. Jadi yang mentarjihkan kewujudan kita itu adalah murajjih wallah subhanahu wa ta'ala. Okey, fal ihtiyat minal lawazim. Kerana memerlukan kepada tarjih atau memerlukan kepada murajjih ini, dia adalah sifat lawazim, dia adalah lazim, benda yang diperlukan oleh al-mumkin. Yang kedua, al-mumkin muhtaj ila sebab yu'athiru fihi. Okey, al-mumkin memerlukan kepada sebab yang memberi kesan kepadanya. Wakhtalafu fil illatil ihtiyat. Kemudian ulama khilaf tentang illah sebab kepada keperluan tersebut. Faqila illah ya imkanul wahdahu, illah itu adalah imkan sahaja. Hiya hudus wahdahu, ada yang kata hiya imkanul hudus ma'an, ada yang kata hiya imkanu bisyartil hudus. Dan okey, itu yang khilaf dalam hal tersebut berkenaan illah tersebut. Adakah illah itu imkan sahaja, adakah illah itu hudus sahaja, ataupun imkan wa hudus sekali, ataupun imkan atau dengan syarat hudus. Okay, yang ketiga, zatul mungkin wahdah laisa kafiyah fi tahaqquq wujudihi wa adami. Kerana zat mungkin ini, diri mungkin tersebut, zat itu, zat perkara mungkin seperti zat kita, semata-mata tidak memadai untuk tahaqquq fi wujudi. Ini kenapa nak bezakan kita dengan Allah SWT ataupun ketiadaannya. Fakulu mina binisbah lizatihi ala sawa, sebab kedua-dua itu adalah sawa. Okey, sama di antara wujud dan juga adam. Maka sekiranya Allah tarjih wujud, maka kita wujud. Sekiranya Allah tarjih adam, maka kita adam. Itu maksud dia. Fa in tahaqquq wujud aw adam kana
muqtadin al-khariji. Sekiranya benda itu membawa kepada wujud ataupun adam, itu adalah benda luaran, iaitu al-mu'athir yang yurajjih baina Allah. Sebab itu kita tengok macam contoh Fir'aun, dia berhujah mengatakan ana uhyi wa umit, akulah yang menghidupkan dan mematikan. Sebab bagi dia menggunakan mukhalatah di situ, menyamakan membunuh dan juga membiar hidup hamba itu adalah sama dengan ijad wal adam. Contoh dia kata, okay, aku Tuhan, aku nak nak wujudkan dia ni dan aku nak meniadakan dia ni, maka dia bunuh seorang hamba dan dia biarkan dia hidup. Sebab dia menggunakan falasi, menyamakan perkataan wujud dengan membunuh tadi. Dia bagi dia membiarkan itu adalah al-mujib, sedangkan itu adalah kesalahan yang fatal, yang nyata. Okey, ada soalan untuk setakat ini berkenaan dengan wujud wal imkan wal imtina. Okey. Kemudian kita masuk bab qidam wal hudus. Abah kita baca slow-slow lah. InsyaAllah PKP lockdown lagi panjang, jadi tak ada masalah. Dan saya pun kita boleh teruskan lagi baca sehinggalah kita khatam. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada apa-apa soalan untuk malam ni? Ustaz? Ya. Ustaz. Boleh Ustaz ulang balik contoh wajib li ghairi. Okey, wajib li ghairi maksud dia adalah al-mumkin. Mungkin ni macam kita lah, makhluk. Dia bukan nak membezakan wajib li ghairi, maksud kita wujud dengan sebab wajib li ghairihi. Macam contoh sesuatu yang dah memang wujud. Contoh anak kita, dia dah wujud. Maka kita kata dia adalah, kalau dia sebelum wujud, dia adalah mumkinul wujud. Tapi bila dia dah wujud, maka dia jadi wajibul li ghairihi. Sebab kewujudan itu dah tahakkuk. Di sini didefinisikan al-mumkin alladhi, iaitu perkara yang mungkin, yang mana mungkin ni bainal wujud wal adam, dia punya status dia. Tetapi bila Allah SWT mengkenaki dia itu wujud dalam tempoh yang tertentu, maka fahuwa fi zatihi mungkin, lakin ta'alluq ilmu Allah wa iradatihi bihi sara wajibal wujud li ghairihi. Maka dengan sebab ta'alluq ilmu Allah dan juga iradahnya, maka jadilah perkara tersebut wajibul wujud li ghairihi. Macam contoh kewujudan Rasulullah SAW ataupun kewujudan makhluk-makhluk Allah yang sebelum ini, ataupun mak ayah kita dan sebagainya. Contoh, kita mungkin wujud mula-mula, tetapi bila ta'alluq ilmu Allah SWT ni, dia kata okey, dia ni aku akan wujudkan dia pada tahun 1985 contohnya. Maka ketika itu kita dah jadi wajibul li ghairihi. Kita wajib dengan sebab Allah nak mewujudkan kita, tetapi pada zaman yang akan, dalam masa yang telah ditetapkan. Itu maksud dia. Jadi mungkin wajib li ghairi ini adalah perkara-perkara yang telah wujud, ataupun perkara yang akan wujud, tetapi benda itu dalam ilmu Allah SWT. Okey, faham tak? Faham Ustaz. Okey, baik. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat tu dulu. Jadi insyaAllah esok kita sambung lagi, tak apa, cerita tak ada masalah, kita akan sambung sehinggalah. Tak banyak dah, dalam bab qidam, kemudian ilah dan ma'lul, kemudian bab maqulatul asyarah. Kalau asyarah ni senang je, dan dia pun dah kita boleh baca cepat. Jadi aku liqauli hadha wa astaghfirullahaladzim wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.